الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لصالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وعذرك اللهم النبي ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين dan apabila tiada diperoleh segala syarat yang tersebut itu atau diperoleh akan dia tetapi taksir ia pada tempat sembahyang. Kita masih dalam masalah seterah lagi. Katanya, dan apabila tiada diperoleh segala syarat yang tersebut. Syarat bagi seterah yang tersebut, satunya kena mengikut tertib dia. Yang keduanya, jarak di antara seterah dengan dia tu jangan lebih daripada 3 hasta. Lepas tu jangan tinggi dia tu lebih 2/3 daripada 1 hasta. Dan apabila tiada diperoleh segala syarat-syarat bagi seterah yang tersebut itu, atau diperolehkan dia kan syarat tu dah cukup, tetapi taksir ia seorang pada tempat sembahyang. Taksir itu maknanya salah pada pilih tempat sembahyang. Taksir pada tempat sembahyang tu maknanya seperti misal dia seperti ia seorang sembahyang pada tengah jalan raya. Dia sembahyang di tempat laluan orang. Seperti kalau dalam bangunan masalan dia sembahyang kat tengah pintu laluan orang masalan. Jalan raya ni bukan jalan mutu kereta. Tak mesti begitu. Maknanya jalan yang ada orang lalu. Walaupun di dalam bangunan sekalipun, dikatakan jalan raya. Atau jalan yang picik. Dia sembahyang di tengah jalan yang sempit. Jadi orang nak lalu tak boleh, mesti kena melitas dia lah. Atau pada pintu masjid. Atau pada tempat tawaf. Orang duk lalu tawaf. Atau barang sebagainya. Seperti tempat yang ghalib lalu manusia padanya pada tempat. Tak kala ia sembahyang, ya. Mana jawab dia? Ya, sikit lagi. Tak kala ia sembahyang atau sembahyang ia
Seperti tempat yang ghalib lalu manusia padanya pada tempat tak kala ia seorang tu sembahyang. Pada masa dia sembahyang tu ghalibnya ada orang lalu pada tempat itu. Atau sembahyang ia di dalam saf padahal ada lapang pada saf di hadapan. Atau dia sembahyang, ia berdiri sembahyang di dalam saf dah. Saf yang kedua masalah. Padahal ada lapang, ada kosong pada saf di hadapan. Saf satu tu ada kosong. Sepatut dia kena mengisi bagi penuh saf di depan. Ni jawab dia. Maka tiada hasil baginya sunatnya sunat sutrah. Sunat sutrah tu tak dapat. Jadi masalah yang pertama dia katanya dah ambil sutrah tetapi tak cukup syarat. Maka maknanya tidak dapat sunat sutrah. Yang keduanya masalah sutrah tu dah cukup syarat-syarat dia, tetapi dia bertaksir pada memilihkan tempat itu untuk solat. Taksir, jadi pilih tempat semayang tu tak kena dengan tempat tu tak sepatut disemayang di situ. Tempat tu tak sepatut disemayang di situ. Seperti tengah jalan raya, jalan orang lalu pergi mari, atau jalan yang picik, jadi maknanya penuh dengan dia. Kalau dia semayang di situ tak dapat tidak orang nak lalu tak boleh. Atau pada pintu masjid, itu memanglah tempat yang tak sepatut disemayang sebab orang nak lalu di situ. Masjid ke surau ke katalah, atau tempat tawaf, halaman tawaf tu. Pada tempat halaman tawaf, maka kita kena bagi ruang kepada orang tawaf. Kalau kita semayang di situ, maka mestilah kena ada orang lalu nak tawaf. Atau barang sebagainya seperti tempat yang ghalib lalu manusia padanya tak kala ia semayang. Jadi apabila sini tu biasa masa ni ada orang lalu. Kalau ia semayang betul dengan masa tu, nak sibuk dengan orang lalu pergi marilah. Atau dia semayang di dalam saf yang belakang-belakang, saf 2, saf 3, saf 4. Padahal ada lapang, ada kosongan, ada pada saf yang hadapan. Sepatut dia tak boleh duduk dalam saf yang kedua. Sekiranya kalau saf yang pertama ada kosong, boleh masuk lagi. Lepas tu apa sakutan dengan saf? Sebab dah kata dulu, saya dah cerita kemarin, katanya saf kita di dalam saf yang kedua setelah kitanya ialah saf yang pertama. Jadi kita di dalam saf yang kedua setelah dianya ialah saf yang pertama. Maka mesti dipenuhkan saf yang pertama. Tengok. Maka semuanya kalau tak cukup syarat ataunya bertaksir pada pilih tempat sembahyang tak kena dengan tempat dia, maka tiada hasil baginya sunatnya sunat sutrah. Sunat sutrah tu tak dapat. Dan tiada haram lalu di hadapannya. Orang nak lalu di hadapan dia, antara dia dengan sutrah dia pun tidak haram. Dan jikalau pada tempat sujudnya sekalipun, orang lalu tu lalu pada tempat dia akan sujud di situ sekalipun tak diharamkan. Tetapi adalah khilaful aula. Sungguh pun kata lalu di depan orang yang tersebut yang buat seterah tak cukup syarat, artinya bertaksir pada memilihkan tempat solat, ambil tempat solat tak sepatut, tidak haram bagi orang yang lalu dan melintas di depan dia, tidak haram. Sungguh pun kata tidak haram, tetapi hukumnya khilaful aula.
tetapi adalah ia lalu di hadapannya tu khilaful aula. Tidak haram tapi khilaful aula. Aulanya menyalahi dengan yang aula. Dengan mana aula, walaupun dia taksir pada pilih tepat, walaupun seterah dia tidak ada, walaupun seterah dia tak kena dengan syarat, tapi aula untuk kitanya jangan melitas di depan dia. Aulanya sebaik-baiknya jangan melitas. Mana khilaful aula menyalahi yang terlebih baik. Mana sebaiknya, seeloknya jangan lalulah walaupun dia tak ambil seterah sekalipun, walaupun seterah dia tak kena dengan syarat sekalipun, walaupun seterah dia bertaksir pada pilihkan tempat semayang sekalipun, aula kitanya jangan melitas lalu di depan dia. Kalau soal pasal haram ke tidak haram. Dan tiada sunat menolakkan orang lalu. Tak sunat. Kalau orang lalu kita nak halangkan tu, nak tolak, nak halangkan tu tak disunat. Tetapi haram yang demikian itu, menolakkan orang lalu tu haram. Tengok dia semayang kat tengah pintu masjid. Maka kalau dia tolak orang nak lalu, dia sekat. Orang nak lalu dia sekat, itu haram. Sebab salah balik dia pilih tepat. Kenapa? Tetapi haram yang demikian itu menolakkan orang lalu tu kerana taksirnya, taksir pada pilihkan tempat yang tak sepatut solat di situ. Dan dalil sunat menghadapkan seterah hadis, ni baru dalil. Katanya apabila ada cukup syarat tu, apabila kita nak solat tu sunat, kita letakkan seterah kan. Kita jadikan seterah, kita pasangkan seterah. Mana dalil menunjuk kata sunat? Dalil dianya ialah dan dalil sunat menghadapkan seterah. Dalil dianya ialah hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Mana dia hadis tu? Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an. Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an. Fa illam yajid falyansib asan. Falyansib asan. Fa illam yakun ma'ahu asan. Fa illam yakun ma'ahu asan. Falyakhutta khattan. Falyakhutta khattan. Thumma la yadurruhu ma marra amamahu. Thumma la yadurruhu ma marra amamahu. Ay fi kamali salatih. Ay fi kamali salatih. Ini dalil bagi kata sunat, buatkan seterah. Apabila terjemah hadisnya, apabila menghendaki sembahyang seorang kamu. Apabila menghendaki sembahyang seorang kamu, apabila kita nak solat, maka hendaklah menjadikan ia di hadapannya. Maka hendaklah menjadikan ia menjadi olehnya, oleh seorang kamu tu, pada hadapannya itu, letakkan di depan dia tu suatu untuk jadi seterah. Maka jika
Kalau tak ada suatu benda seperti bata, masalah kayu atau dinding tiang ke mas. Maka jika tiada dapat, kalau tak dapatkan suatu, maka jika tiada dapatnya dia akan suatu, maka hendaklah mendirikan ia seorang kamu akan tungkat, asan tungkat. Dah kita dirikan tungkat, mana cocokkan tungkat dalam tanah supaya tungkat tu jadi berdiri betul naik macam tiang. Maka jika tiada sertanya serta seorang kamu tungkat, kalau tungkat tidak ada, maka hendaklah mengguris ia di hadapannya satu guris. Buat garisan di hadapan dia. Kemudian, maka tiada memberi mudarat akan dia barang yang lalu di hadapannya, artinya pada sempurnakan sembahyang. Apabila dia buatkan seterah seperti mengikut tertib yang tersebut, maka tidak ada apa-apa yang mengganggukan akan kesempurnaan sembahyangnya. Itu maknanya, maka tiada memberi mudarat akan dia barang lalu di hadapannya. Apa-apa nak lalu tu tak akan jadi lalu. Lalu tu maknanya tidak mengganggu akan kesempurnaan sembahyang dia. Kerana pada mazhab kita tiada membatalkan sembahyang lalu di hadapannya. Sebab apa katanya tidak mudarat? Kerana maknanya tidak memberi mudarat barang yang lalu di hadapannya. Lepas tu dia tafsir kata yakni pada mempenuhkan sembahyang. Kerana pada mazhab kita tiada membatal sembahyang lalu di hadapan orang sembahyang. Jadi dalam mazhab kitanya tak masuk di dalam perkara yang membatalkan sembahyang. Maknanya apabila setengah-setengah mazhab tu, apabila ada orang lalu di hadapan kita, padahal tidak ada seterah, maka laluan orang di depan kita sembahyang tu membatalkan sembahyang. Ada orang lalu, ada orang melintas di depan orang sembahyang tu, laluan dia tu membatalkan sembahyang. Tetapi mazhab kita tidak membatal. Walaupun tidak wajib, walaupun tidak ada seterah sekalipun. Dengan maknanya, dalam mazhab kita, kita sembahyang. Ada orang lalu di depan kita sembahyang. Maka tak batal, tidak membatalkan sembahyang kita. Walaupun kita tidak ada seterah sekalipun. Tetapi apabila kita buat seterah tu sunat kita buat seterah, maka dengan sebab kita buat seterah orang pun tak lalulah di depan kita. Apabila orang tak lalu maka sempurna dah sembahyang kita. Maknanya begitu. Kerana beberapa hadis yang menyatakan demikian itu, masalah kata mazhab kita ni tidak membatalkan sembahyang lalu di hadapan. Jadi mazhab kita lalu di depan orang yang sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Jadi mana kita solat, lepas tu ada orang lalu di depan, sembahyang kita tak batal. Mana dalil kerana beberapa hadis menyatakan yang demikian itu tiada membatal sembahyang lalu di hadapan. Begitu ya. Dan dikiaskan dengan guris itu musallan. Jadi dalam hadis tu ya kita dulu tu nampak kan tiang dan dinding. Begitu tak? Tiang dan dinding satu. Yang keduanya apa dia? Mata benda. Yang ketiganya apa dia? Musallan. Yang keempatnya gurisan. Tetapi di dalam hadis tu masalah musallan seperti sajadah dan tikar tu dia tidak disebut dalam hadis kan. Nabi katanya kalau tidak ada suatu benda maka hendaklah buat gurisan. Jadi bagai yang ketiga tu Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Maka sabit dengan qiyas. Tak sabit dengan hadis. Bagai yang ketiga tu tak sabit dengan hadis. Hanya sabit dengan qiyas.
Dia katanya dan dikias dengan guris itu musallan tempat semayang seperti tikar dan sejadah hamparan uh, yang terlebih utama daripada gurisan. Sebab tu gurisan dan mempat musallan tu yang ketiga. Sebab Nabi katanya kalau tidak ada suatu benda maka hendak buat gurisan. Tetapi kalau kita kira tu maknanya hamparkan umpama sajadah ataunya musallan tikar dan sebagainya, itu lebih aula, lebih nyata daripada kita buat gurisan, sebab gurisan tu boleh jadi orang tak perasan. Kalau buat gurisan pada tanah, pada pasir masalah, maka boleh jadi orang yang tak perasan kata ada gurisan. Tetapi kalau kita hamparkan tikar ataunya sajadah, orang nampak, orang perasan. Kalau begitu maknanya gurisan itu memadai untuk jadi seterah, apakah lagi kalau tikar dan sebagainya. Jadi begitu maknanya tikar dan sebagainya, tikar dan sejadah tu lebih aula daripada garisan lagi. Maka dengan sebab garisan tu pun boleh dah nak jadikan seterah, maka apakah lagi kalau musallan, kalau tikar, sejadah dan sebagainya. Lebih aula lagi lah. Sebab dia lebih nyata daripada gurisan. Gurisan tu boleh dijadikan seterah. Yang ni lebih sepatut lagi lah untuk nak jadi gurisan. Itu dia panggil kias aulawiyah. Maknanya benda yang tak sebut dalam hadis tu lebih aula daripada yang sebut. Tengok yang sebut dalam hadis tu apa? Gurisan. Lepas tu sajadah dan sebagainya, itu aula lagi. Yang bawah tu boleh, yang tinggi tu sepatut dengan boleh lagi lah. Kerana nyata daripada gurisan, kerana nyata daripada gurisan pada menyatakan maksud. Kerana nyata daripada gurisan pada menyatakan maksud. Maksud untuk nak jadi seterah itu. Adapun dalil menunjukkan sunat menolakkan orang. Adapun dalil dalil menunjukkan sunat menolakkan orang lalu, mana dalil pula katanya kalau orang lalu di depan kita orang yang salat berada, yang ada seterah, sunat tolakkan, tahankan. Tengok. Dia katanya adapun dalil menunjukkan sunat menolak orang yang lalu apabila diperoleh segala syaratnya. Syarat seterah, memang dulu dia tadi dah kata, apabila sepenuh syarat dia dan tidak bertaksir, maka sekiranya ada orang nak lalu melintas di depan kita semayang tu, maka sunat kita tolakkan, kita sekatkan. Mana dalilnya? Katanya, maka iaitu dalil tu, dalil kata sunat menolakkan orang lalu di depan tu, maka iaitu hadis sahih, hadis yang sahih sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi." Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi. Sekali lagi. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ. Begitu. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ
fa innama huwa syaitanun. Terjemah dia, apabila sembahyang seorang kamu, apabila sembahyang seorang kamu kepada suatu yang mendindingkan dia. Seteruslah tu. Apabila kita sembahyang kepada suatu yang mendindingkan kita, ni suatu yang jadi seterah bagi kita, mendinding daripada manusia. Mana tujuan kita buat seterah tu supaya kita lepas daripada laluan orang. Maka hendaklah seorang maka berkehendak seorang lalu antara hadapannya, yakni di hadapannya. Jadi kita dah buat seterah cukup dengan syarat, lagi pulanya tidak taksir. Maka ada orang nak lalu di depan kita, maka ada orang nak lalu di depan kita, Nabi kata maka hendaklah ditolakkan dia, tapi hendaklah di sini sunat. Maka hendaklah ditolak akan dia, akan orang yang hendak nak lalu tadi. Nampak-nampak nak lalu depan kita, kita tolak, kita sekat. Maka jika angan ia, maka jika angan ia, mana kita dah tolak, kita dah sekat, dia nak lalu juga. Kita dah buat tangan begini. Apabila nak lalu, kita buat tangan begini. Dia nak lalu juga. Sepatutnya apabila kita dah ada seterah, orang tahu, tengok seterah kita ada. Apabila dia nak lalu, kita dah buat begini. Sekat dia. Tapi dia nak lalu juga. Kita sekat, dia tekan nak masuk juga. Nak lalu juga. Maka sekiranya kalau maknanya anggan tu, maknanya kita dah sekat, tapi dia tak nak berhenti, nak terus juga. Hendaklah ditambahi menolakkan dia. Hendaklah ditambahi menolakkan dia. Kita dah sekat, dia nak lalu juga. Sekat lagi. Kuat lagi. Begitu. Jadi maknanya awal-awalnya kita buat begini saja. Dia nak lalu juga. Maka kita berat sikit lagi. Dia nak lalu lagi, berat sikit lagi. Begitu. Itu maknanya maka hendaklah ditambahi menolakkan dia. Kenapa boleh kata kita kena menolak dengan secara keras? Dah. Maka hanya sanya ia itu syaitan. Jadi maknanya seperti syaitan. Itu. Artinya sertanya itu syaitan. Orang tu orang yang datang bersama dengan syaitan. Bukan kata orang tu betul-betul syaitan. Manusia lain. Bukan syaitan. Syaitan bukan manusia kan. Tapi Nabi kata orang tu adalah syaitan. Maknanya artinya sertanya syaitan. Orang itu orang yang tak dengar kita dah sekat dia nak lalu juga. Sekat dia nak lalu juga. Maknanya orang tu ada bersama dengan syaitan. Syaitan ada bersama dengan dia. Sebab tu dia tak erau dengan tolakkan kita. Atau makna kata, atau ia syaitan manusia. Kata innama huwa syaitan. Ia adalah syaitan, mana? Dia syaitan manusia, bukan syaitan jin. Minal jinnati wan nas. Jin manusia, itu syaitan jin, syaitan manusia. Ada dua. Atau pekerjaannya seperti syaitan. Tu banyak ulama tafsirkan mana kata, hadis Nabi kata, ia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Mana bersama dengan dia tu syaitan. Syaitan bersama dengan dia. Artinya mana kata, atau makna kata dia tu syaitan manusia. Artinya perbuatan dia tu seperti perbuatan syaitan. Atau pekerjaannya seperti syaitan, yakni seperti pekerjaan syaitan. Apa? Nak mengganggukan orang sembahyang. Nak mengganggukan orang sembahyang tu ialah
Kerjaan syaitan dah tu, perbuatan syaitan. Orang yang buat macam tu seperti dia buat macam syaitan buat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang tersebut tu diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Dan diambil dengan sebenarnya fa in aba ila akhir, bahwasanya lazim atas orang yang menolak itu mengerjakan yang terlebih mudah. Dan diambil, dipaham. Dan diambil, dipaham, diambil faham dari dengan sebenarnya Nabi fa in abah. Fa in aba fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Maknanya jikalau angan ia, jikalau angan maka hendak ditambahi menolakkan dia. Kita dah sekat, dia nak lalu juga. Tak hiraukan sekatan kita. Faham daripada hadis katanya bahawa lazim sekali lagi. Dan apabila dan diambil faham dengan sebenarnya Nabi fa in aba apa tu alif lam kha. Alif lam kha. Itu rumuz. Haraf rumuz dia panggil. Arah rumuz, rekasan. Ringkasan. Maknanya kita baca, tak baca ilah. Tak baca gitu. Baca ila akhirihi. Dia panggil arah rumuz. Arah rekasan. Seperti ahli sunnah wal jamaah. Huruf rekasan dia apa? Aswaja. Gitu kan. Itu apa dia? Rumus dia panggil. Aswaja. Ahli sunnah wal jamaah. Lepas sini asal dianya ila akhirihi, hingga akhirnya. Ila akhirihi maknanya hingga akhirnya. Jadi kita baca fa in dan diambil, bacanya begini, dan diambil dengan sebenarnya Nabi fa in aba ila akhirihi. Baca gitu. Fa in aba ila akhirihi. Diambil faham daripada kata Nabi fa in aba ila akhirihi. Kalau angan dia katanya bahwasanya lazim mestilah atas orang menolak itu mengerjakan yang terlebih mudah. Jadi pertama kali itu apabila kita semayang ada seterah cukup dengan syarat dan tidak bertaksir. Apabila ada orang nak lalu di depan kita, jangan kita terus buat sekatan, tolak tu dengan secara kasar. Jangan. Kita ambil yang mudah, yang senang dulu. Yang ringan dulu. Yang mudah, yang ringan dulu. Jangan kita mulai dengan berat terus. Katanya lazim atas orang menolakkan itu mengerjakan yang lebih mudah, yang lebih ringan, yang lebih senang dulu. Maka yang terlebih mudah atas tadrij, berasur-asur. Maka yang terlebih mudah atas tadrij, yakni berasur-asur, mulai pada ringan. Maka jangan menolak ia dengan perbuatan yang banyak lagi berturut-turut. Maka jangan menolak ia seorang dengan perbuatan yang banyak lagi berturut-turut.
Sebab nanti batal sembahyang pula. Maka jika perbuatan yang banyak dengan berturut-turut, batal sembahyang. Tengok, apabila orang nak lalu, kita buat gini. Ini pun dah bergerak dah ni. Sebab biasanya kalau kita, tangan kita kalau berdiri duduk sini, kalau kita duduk di atas pohon kan. Apabila orang nak lalu, kita dah, ni dah satu bergerak, dah satu perbuatan. Bila lalu kita buat gini. Ini dah jadi satu perbuatan. Kalau kita nak lalu, gini. Jadi begini. Banyak kali batal sembahyang. Sebab tu, jadi maknanya kita berasur-asur. Jadi maknanya kita nak alangkan, nak sekat dia tu kena jaga supaya jangan buat perbuatan yang membatalkan sembahyang. Sungguh pun kata boleh disunatkan menolakkan orang nak lalu di depan kan. Tapi nak tolaklah. Tetapi jangan ambil yang berat-berat. Takutnya jadi banyak perbuatan yang berturut-turut membatalkan sembahyang. Adapun dalil yang menunjukkan atas haram lalu antaranya, dalil yang menunjuk kata haram bagi orang yang nak lalu tu lalu di hadapan di antara seterah dan orang sembahyang, mana dia dalil katanya adapun dalil yang menunjukkan atas haram lalu antaranya antara seterah, ada antaranya antara orang sembahyang dan antara seterah. Lalu antara tu celah-celah tu antara seterah dengan orang sembahyang tu. Adapun kalau lepas depan tu tak mengapa. Jadi lalu di depan seterah boleh ke tidak? Boleh. Jangan lalu antara sebelah bawah daripada seterah atas pada orang sembahyang. Kalau atas pada seterah tak mengapa, sebab atas pada seterah tu tak masuk di dalam kawasan kayangan untuk dia. Jadi mulai pada seterah, kalau hampa sejadah tu kita nampaklah katanya apa persegi sejadah itulah kawasan yang jadi kayangan dia. Maknanya kita nak lalu kawasan yang ada sejadah tu tak boleh lah di depan tu. Tetapi kalau atas pada sejadah, itu bukan tempat kayangan dia, itu tak mengapa. Nak lalu di depan sejadah tu jangan pijak sejadah lah. Jadi maknanya jangan pijak sejadah, maknanya kita tak masuk dalam kayangan dia. Mana dia dalil kata haram melintas di depan orang sembahyang yang ada seterah. Mana melintas antara orang sembahyang dengan seterah tu. Sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamu al-maru baina yadayil musalli." Lau ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli. Baina yaday al-musalli. Baina yadayil. Kalau kita sani, baina yaday al-musalli. Itu kalau tak sambung, kalau wakaf. Kalau baca sambung, baina yadayil musalli. Baina yadayil musalli. Baina yadayil musalli. Baca itu. Baina yadayil musalli. Madza alaihi minal ismi. Madza alaihi minal ismi. Lakana an yakifu arba'ina kharifan khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Lakana an yakifa arba'ina kharifan khairan
lahu min an yamurra baina yadayhi. Katanya sabda Nabi, terjemah dianya, jikalau mengetahui, jikalau mengetahui orang yang lalu di hadapan orang sembahyang. Kalau orang tu, orang yang lalu di depan orang sembahyang tu, dia tahu akan apa? Tahu akan beberapa dosa atasnya. Kalau dia tahu kata dosa berapa banyak di atas dia, kalau dia lalu di depan orang sembahyang yang berseterah, kalau orang tu dia tahu kata dia akan dapat dosa berapa banyak dengan sebab dia lalu di depan orang sembahyang yang berada seterah, nescaya adalah lebih baik baginya berdiri 40 tahun daripada lalu di hadapannya. Jadi dia kalau dia tahu nak cerita kata dosa tu sangat berat. Dosa tu memanglah dosa kecil tapi banyak. Tapi berat. Kalau dia tahu tu maknanya lebih baik dia tunggu tak nak lalu bagi orang tu sudah, walaupun sanggup tunggu 40 tahun pun lebih baik daripada dia sanggup melintas. Nak cerita katanya besar sangat dosa yang berat sangat dosa yang jadi daripada lalu di depan orang sembahyang yang berseterah. Kalau kira tu lebih baik dia tak melintas lah. Kalau nak kena sanggup tunggu sampai 40 tahun sekalipun, dia sanggup tunggu lagi. Begitu. Tapi memanglah nak tunggu kalau tak nak melintas tu, kalau kita paling lama pun sembahyang 4 rakaat saja kan. Nanti dia habis solat kita boleh lalu lah. Tapi nak cerita katanya walaupun 40 tahun pun nak kena itu dia sanggup tunggu lagi, tak melintas lagi. Mana lebih untung tunggu 40 tahun tak lalu di depan dia, lebih baik daripada dia lalu. Contohnya begini. Kita kata ni orang sembahyang duduk di sini, kita nak lalu di depan ni. Contoh ni orang sembahyang, kita nak lalu di depan, dia ada seterah. Maka lebih baik kita tunggu di sini bagi dia habis solat. Walaupun dia solat dia lama 40 tahun pun, lebih untung kita tunggu begini lagi. Nanti dia habis solat, kita lalu. Begitu. Jadi walaupun sanggup kena tunggu 40 tahun, untung ini lagi. Nak cerita kata besar. Meriwayatkan dia Bukhari dan Muslim dan Bazzar, 3 orang. Yang meriwayatkan hadis ni 3 orang, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Bazzar. Dan hasil seterah itu tiap-tiap saf seterah bagi yang di belakangnya. Ini yang saya cakap dulu. Dan hasil seterah itu tiap-tiap saf seterah bagi yang di belakang. Maknanya saf yang pertama jadi seterah bagi saf yang kedua. Saf yang kedua jadi seterah bagi saf yang ketiga. Katalah seterusnya. Atas yang dimuktamad oleh Syekh Ibnu Hajar. Lepas tu kalau saf yang pertama, siapa dia seterah dia? Imam pula. Imam siapa dia sah? Sejadah dia ke masalan, dinding di depan dia ke masalan, tiang dia ke masalan. Itulah. Khilaf bagi khatib dan Syekh Ramli, tiada hasil saf itu seterah bagi yang di belakang. Itu ada khilaf. Kalau mengikut Ibn Hajar, kata saf yang pertama jadi seterah bagi saf yang kedua. Tetapi kalau mengikut Khatib Syarbini dan Syekh Ramli, dia katanya saf tu tak jadi seterah. Saf tu tak jadi seterah. Apabila kita mengikut yang ni katanya saf tu tak jadi seterah, maknanya saf yang pertama tak jadi seterah bagi saf yang kedua. Maknanya orang yang masuk saf tu nak kena apa?
nak kena ada satrah sendiri. Lepas tu ada sajadah ke masalah. Apa tu biasanya di masjid tu dia ada buat ada garisan-garisan dalam masjid kan. Lantai masjid tu dah ada. Itu kalau kita kosak jadi seterah tu memadai. Kita nampaknya kita akhir di situ dulu. Mas'alatun jika sembahyang seorang di hadapan seterah yang di belakangnya. Yang di belakangnya, maka tiada dihilangkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما فصلناه وما سمعناه فرضنا علينا وافتح جئنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6.